kita melaksanakan program penghijauan Malaysia melalui kempen 100 juta pokok menjelang tahun 2025. Dan sehingga kini kempen yang bertemakan penghijauan Malaysia, pokok kita, kehidupan kita, ataupun Greening Malaysia, Our Trees, Our Life, telah berjaya merekodkan penanaman lebih daripada 5.8 juta pokok yang mengangkuti lebih daripada 515 spesies di seluruh negara. Tapi sayang, kempen yang mulia ini jarang diangkat ke permukaan sebab ianya tidak dilukis dengan wajah Islam. Ustaz tidak membicarakan hal ini, ulama tidak bercakap soal ini. Kerana kurang kefahaman akan kepentingan tanam semula ini, maka spirit profetik dan cita-cita etik Al-Quran untuk menciptakan satu sistem atau tatanan kehidupan yang ramah lingkungan dan demokratis terhadap alam itu hampir tidak wujud, menyebabkan masyarakat tidak dididik bahawa kita ini kena jaga alam sekitar ini. Dan yang lebih mengherankan, sebahagian besar ulama juga tidak menjadikan masalah ekologi sebagai sebahagian daripada maqasid syariah ataupun tujuan disyariatkan Islam. Tuan-tuan kalau tengok maqasid daruriyah yang menggariskan kewujudan 5 objektif syariah. Pertama, hifzuddin, memelihara agama, the preservation of faith. Yang kedua, hifzun nafs, memelihara jiwa atau preservation of life. Yang ketiga, hifzul akal, memelihara akal, preservation of mind. Yang keempat, hifzun nasal, pemeliharaan keturunan atau the preservation of lineage. Yang kelima, hifzul mal, pemeliharaan harta atau preservation of wealth. Tuan-tuan ada tengok dari situ pemeliharaan alam sekitar? Tidak ada. Terlepas pandang selama bertahun-tahun muncullah Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dia masukkan pemeliharaan lingkungan ataupun hifzul alam sebagai sebahagian daripada maqasid syariah. Tapi itu pun tidak popular, bahkan dianggap sebagai kontraproduktif. Mungkin tuan-tuan malam ini baru mendengar, wah ada hifzul alam, tak pernah dengar, tak diangkat, tidak popular. Apatah lagi kalau kita rujuk kita fiqh yang dulu, masjid adalah antara premis yang dilarang tanam pokok. Itu dalam kitab fiqh. Pening kita sekejap, sudahlah. Dalam kitab Mughni misalnya, ini kita bukan menghina ulama dulu, tidak. Saya ingat dulu tak ada keperluan, tapi sekarang ada berbeza. Dalam kitab Mughni disebutkan antara sebab masjid tak dibenarkan tanam pokok, wali'anna syajaratu tu'zil masjid wa tamna'u musallina min salati fi mawdi'iha wa yasqutu waraqaha fil masjid wa thamariha wa tasqutu 'alayha al-'asafir wa at-tayr fatabulu fil masjid. Ulama dulu berujar, pokok kalau tanam di masjid akan mengganggu masjid. Dia akan menghalang orang untuk solat di tempat yang sepatutnya boleh solat. Di samping itu, daun-daun daripada pokok dan buah-buahannya akan jatuh di kawasan masjid. Demikian juga burung-burung yang berterbangan di pokok itu akan mengotori masjid dengan najis-najis mereka. Ini boleh rujuk kitab Mughni jilid kelima muka surat 370. Kebanyakan isunya adalah tajzir mawdi' solat. Masalah pokok boleh mempersempitkan tempat solat. Kita tak kata mereka salah, tapi begitulah yang kita hadapi selama ini. Isu penanaman semula, isu penghijauan tidak popular di kalangan orang Islam. Bahkan saya ingat tuan-tuan buat ada yang baru, Ustaz ni cerita apa? Kalau malam ni aku ingat ni juga, Ustaz pokok. Kita pun baru benda ini tak diangkat di masjid dan juga di surau. Tapi tidaklah semua ulama itu. Ada juga ulama yang menganggap juga penting menanam pokok di kawasan masjid ini. Sebagai contoh disebutkan, apabila pokok itu ayakuna fi manfaatun lil masjid bi an kanat ardun nasatun la tastaqiru asatinuha fa yahrusu fi syajar liyakul nazzah. Pokok kalau bermanfaat untuk masjid dibenarkan. Contoh, apabila masjid itu tanahnya tidak stabil hingga menyebabkan foundation masjid itu rapuh atau berbahaya, maka ditanamkanlah pokok untuk mengurangi kadar ketidakstabilan tanah. Itu ada pengecualian diberikan. Begitu juga
Jika kawasan nak buat masjid tu memang ada pokok, kemudian kita bangunkan masjid di kawasan yang memang ada pokok, dibolehkan. Kata Ibn Qudamah, fa'amma bikanan nakhlati fi ardi faja'alaha sahibiha masjidah wa nakhlata fiha fala ba'sa. Kalau pokok kurma ada atas bidang tanam, kemudian pemiliknya bangunkan masjid, maka pokok itu tetap ada di situ, maka no problem, kata Ibn Qudamah. Sebab itulah isu menjaga kelestarian alam ini sebagai simbol kita cinta kepada tanah air ini agak kurang popular. Kalau tanya saya kenapa? Kerana kurang diangkat oleh agamawan. Bukan tak ada, ada. Kalau di Nusantara ini antara tokoh yang memperjuangkan alam lingkungan, Kiai Tontowi Jauhari Musaddad daripada Garut di Jawa Barat. Dia memang sampai peringkat menghasilkan fatwa tentang menjaga alam sekitar. Keluar fatwa. Kalau kita tak ada lagi sampai peringkat fatwa. Dia sampai peringkat mewajibkan memelihara dan melestarikan lingkungan hidup. Kata dia haram hukumnya bagi siapa yang melakukan kegiatan yang merosakkan alam dan lingkungan. Dan dia juga mengatakan bahawa penanaman pokok untuk penghijauan, pelestarian lingkungan dan pencegahan banjir adalah salah satu sedekah jariah yang akan mendapat nikmat pahala dan keampunan daripada Allah. Dan kepada orang yang berdosa merosakkan alam sekitar, dikehendaki bertaubat. Dan mereka tidak perlu duduk di masjid atau di Mekah untuk bertaubat. Cukuplah mereka dengan menanam pokok-pokok sebagai membalas balik kesalahan yang mereka lakukan. Sebab itu di luar negara, kalau di Turki misalnya, di Turki ada satu buku, A History of Philanthropic Foundation, The Islamic World from the 7th Century to the Present. Ada satu orang Profesor Murad, dia buat satu kajian tentang bagaimana penanaman pokok dijadikan sebahagian daripada sistem wakaf di negara di Turki. Di Turki, segala yang ada adalah wakaf. Kita pergi ke Istanbul, ke di mana-mana, semua yang ada itu adalah wakaf. Sebab dia punya kerajaan dia tidak Islami 100%. Jadi semua benda ditopang oleh wakaf. Jadi dengan duit wakaf, apa mereka buat? Pertama, pemuda-pemudi yang nak kahwin disponsor pakai duit wakaf. Dan itu masih belum kedengaran di tempat kita. Yang kedua, mereka bayar allowance pada anak-anak yang jaga mak ayah sakit dengan duit wakaf. Ada allowance khas supaya anak-anak tu bolehlah habis cuti bekerja ke, jaga mak bapak yang sedang bedridden apa, dapat allowance khas. Yang ketiga, mereka gunakan duit wakaf untuk memberi makan kepada migratory birds. Tiap-tiap tahun ada burung hijrah yang akan singgah di Turki, di Istanbul, mana-mana. Tak payah guna perolehan peruntukan kerajaan, pakai duit wakaf saja. Dah tak pahala. Macam kita pun, Malaysia, banyak burung-burung hijrah yang singgah. Di Kuala Lumpur, di Bagan Serai, ada sanctuary burung, kerajaan negeri Perak buat. Kos agak tinggi. Di Fraser Hill pun ada sanctuary burung. Di Wetland, Sriwijaya pun ada sanctuary burung. Di Tanjung Piai pun ada sanctuary burung. Kalau dapat digunakan wakaf itu, tak ada masalah. Di Turki itu yang mereka buat. Itu juga dengan duit wakaf, dia bantu untuk orang yang diisytiharkan muflis, untuk dibina hidup, dibantu dengan duit wakaf. Dengan duit wakaf juga mereka bantu memekarkan kasus sekolah untuk pelajar miskin, supaya mereka boleh pergi sekolah. Dan dengan duit wakaf juga mereka gunakan peruntukan itu untuk menanam pokok. Maka segala pokok yang cantik-cantik, termasuklah bunga tulip, segala mereka tuan suka pergi berlompat itu adalah hasil daripada duit wakaf. Apa sebab? Kerana Nabi SAW menyebutkan bahawa pokok yang ditanam kalau memberi manfaat kepada orang, kita akan dapat pensi kubur jariah. Contoh di masjid kita di masjid baru, katalah tanam pokok. Tuan-tuan tanam pokok yang bermanfaat lah. Caranya pokok buah, pokok bunga lawa, tapi orang tak makan. Kalau pokok bunga, ya lawa kita boleh makan. Katalah tuan-tuan nak tanam pokok buah. Buah apa sesuai tanam di masjid? Buah masjid ni sesuai tanam pokok bunga. Kalau tanam musaki, kemoh ni tuan-tuan jadi kalau masing-masing beri. Dia mati tidur di masjid. Betul. Kita tanam buah bunga. Sebab buah bunga ni budak segan sikit nak curi. Sebab dia rasa macam pokok Islam. Dia macam segan. Tapi nak tanam pokok kurma ni ada pula syarat-syarat dia letih sikit tuan-tuan. Masjid saya tanam, bukan saya lah, orang sebelum saya tanam pokok kurma.
6 tahun tanam baru tumbuh. Dia degil sikit.